Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan berkongsi pada kali ini dalam siri tazkirah tentang kupasan dan tadabbur maksud ayat-ayat daripada surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah adalah satu surah di dalam juz'u amma, satu surah yang agak pendek, namun ramai pengkaji dan para pentafsir mengatakan di dalamnya terkandung beberapa rahsia dan juga pengajaran untuk kita manfaatkan dalam keadaan kita menempuh cubaan Allah Ta'ala, dalam apa-apa jua ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, supaya kita dapat kekal dalam keadaan yang sabar dan tenang dalam kita mengharungi ujian yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Surah Al-Insyirah ini diturunkan di Mekah dalam keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sedang diuji oleh Allah Taala dengan pelbagai ujian. Pada waktu diturunkan surah ini berlaku peristiwa-peristiwa besar yang benar-benar menguji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah kepungan dan boikot Quraisy kepada Bani Hashim yang berlanjutan lebih daripada 2 tahun. Dikatakan pada waktu itu makanan agak sukar untuk diperolehi, dan baginda sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda pada sesuatu ketika terpaksa memakan rumput rampai kerana ketiadaan makanan. Quraisy telah memboikot Bani Hashim untuk berdagang, berinteraksi. Jadi ini menyukarkan keadaan yang telah sedia tertekan dihadapi oleh Rasulullah dalam keadaan baginda berdakwah kepada Quraisy. Selepas itu beberapa peristiwa yang lain juga turut berlaku, iaitu kematian bapa saudara baginda, kematian isteri baginda yang amat baginda sayangi, Sayyidatina Khadijah bint Al-Khuwailid, dan juga peristiwa sedih apabila baginda cuba untuk berdakwah ke Taif namun dihina dan diejek oleh penduduk Taif dan dicederakan oleh mereka. Jadi ini merupakan peristiwa-peristiwa yang amat menekan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Islam telah pun bertahun-tahun digerakkan di Mekah, tetapi pada masa yang sama mereka yang masuk Islam tidak begitu banyak. Jadi kalau keseluruhan 13 tahun baginda di Mekah, ada setengah sejarawan yang menyebutkan jumlah mereka yang memeluk agama Islam hanyalah sekadar 100 lebih. Ada yang mengatakan kurang lagi daripada jumlah tersebut. Jadi kerana itulah tekanan ini sehinggakan Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Kahfi, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jadi sampai tahap Allah Ta'ala mengatakan, takkan engkau wahai Muhammad begitu tertekan sehingga hampir membinasakan diri. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, kerana kesan perbuatan mereka itu, in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa, kerana tidak mahu beriman dengan apa yang kau bawa. Jadi sampai tahap begitu tekanannya. Jadi surah Al-Insyirah ini diturun dalam keadaan untuk menenangkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita boleh ambil manfaat daripada surah Al-Insyirah ini.
bagaimana kita dapat mengawal, menguruskan krisis ataupun sesuatu tekanan supaya kita kekal tenang dan berada pada pertimbangan akal yang membolehkan kita membuat tindakan yang rasional. Kita tidak mahu seperti mana yang kita lihat dalam keadaan kita menempuh cubaan Allah Ta'ala sekarang ini, ramai yang tidak mampu untuk mengawal emosi dan mengambil tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya diambil. Ada yang begitu tertekan sehingga kan membuat keputusan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kalau dapat dikawal emosi itu dengan seimbang, maka perkara tersebut tidak akan dilakukan. Jadi kita lihat bermacam-macam peristiwa yang berlaku, bagaimana kalau seseorang itu hilang kawalan emosinya, jadi kesihatan mentalnya tidak dijaga, maka tindakan-tindakan yang bakal diambil adalah sesuatu yang luar biasa demi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemungkinan bagi dia menyelesaikan masalah tersebut, tapi sebenarnya dia hanya meninggalkan masalah untuk orang-orang yang dia sayangi, ahli keluarga, rakan-rakan dan sebagainya. Jadi marilah kita lihat sama-sama apakah sebenarnya yang dapat kita pelajari daripada surah Al-Insyirah ini untuk kita sama-sama manfaatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh sama-sama sampaikan kepada rakan-rakan kita, semudah kita membaca Al-Insyirah dan memahami, insya-Allah mengamati pengajarannya, kita akan dapat mengubah mentaliti kita daripada tertekan yang tidak mempunyai jalan keluar kepada satu kawalan yang insya-Allah dapat menenangkan jiwa. Jadi bagaimanakah Allah Ta'ala dengan surah Al-Insyirah ini dapat menenangkan Nabi SAW dalam keadaan baginda begitu tertekan? Apa yang baginda alami? Baginda alami bukan sehari semalam, bertahun-tahun, berbelas tahun di Mekah dalam keadaan tertekan dengan bermacam-macam perbuatan yang dilakukan oleh Quraisy kepada baginda, ancaman, cemohan, cara macam mana baginda dilayan oleh sanak keluarga baginda sendiri kerana membawa dakwah. Tentunya perkara ini merupakan sumber-sumber stresses, tekanan yang besar kepada sesiapa sahaja yang melalui keadaan yang sedemikian. Jadi insya-Allah sama-sama kita kupas pengajaran daripada surah Al-Insyirah ini supaya dapat kita amalkan untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita, untuk mereka yang di sekeliling kita dalam masyarakat. Jadi kita mohon supaya kita sama-sama kongsikan dan dapat kita sampaikan supaya dapat dijadikan amalan dan pegangan kita untuk kita mengharungi apa-apa jua cabaran dan juga ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dalam keadaan kita dapat mengawal diri dan emosi, dalam keadaan kita masih lagi dapat bersabar dan tidak melakukan sesuatu yang di luar daripada jangkaan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Ayat yang pertama. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami, ya. Jadi pentingnya Allah Ta'ala apabila menggunakan ganti nama kami, alam nashrah laka sadrak, kami telah melapangkan bagimu dadamu. Di sini ada beberapa petunjuk. Pertamanya, nashrah kami itu menunjukkan yang asal sesuatu ujian itu adalah daripada Allah jua.
Jadi maksudnya apa yang ditimpakan kepada kita adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada kita dengan iradah dan kemahuan Dia sebagai pencipta kita. Jadi pentingnya alam nashrah. Nashrah tu maksudnya kami telah melapangkan dada, kami melapangkan. Jadi dialah yang memberikan kita ujian dan dialah juga yang menghilangkan ujian tersebut. Di sini ada satu persoalan akidah yang merupakan satu perkara yang dasar dalam kepercayaan kita, bahawa kita diciptakan, dan apabila kita diciptakan maka segala apa yang Allah Ta'ala uji kita adalah daripada Dia. Maka jika Dialah yang menguji kita, Dia jugalah yang menghilangkan ujian itu daripada kita. Jadi di sini ada dasar akidah yang penting, alam nashrah laka sadrak. Apabila kita menghadapi ujian, kita kadang-kadang lupa bahawasanya ujian itu sebenarnya dari Allah jua. Dari Dia datangnya ujian tersebut. Jadi sebelum daripada kita minta agar ujian tersebut hilang, dilenyapkan oleh Allah Ta'ala daripada kita dengan doa kita dan sebagainya, sebelum kita yakin segala ujian yang Allah Ta'ala, masalah yang Allah Ta'ala beri kepada kita itu akan diselesaikan dan dihilangkan, kita kena yakin terlebih dahulu bahawasanya ujian tersebut semuanya datang daripada Dia. Jadi dialah yang menciptakan, dialah yang mendatangkan, dan dialah yang menghilangkan. Jadi akidah kita ada sesuatu yang perlu kita perbetulkan, dan sentiasa kita perlukan alignment. Jadi dalam ayat pertama ni, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang telah melapangkan dadamu. Kami itu adalah kegunaan di dalam Al-Quran menunjukkan keagungan, keagungan. Dalam bahasa Melayu kita tu hampir dengan fungsi beta. Contohnya dalam bahasa-bahasa istana, beta digunakan oleh raja dan sebagainya. Dalam bahasa Arab kita gunakan kami, menunjukkan, bukan menunjukkan ramai, menunjukkan ketinggian, kedudukan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ maksudnya ada keagungan Allah Taala apabila memberikan kita ujian. Ada maksudnya di situ bahawasanya Allah Ta'ala jualah yang berkuasa menurunkan ujian kepada kita, dan Allah Ta'ala jualah yang berkuasa menghilangkan ujian daripada kita. Jadi ayat pertama tu dia adalah satu pengukuhan akidah kepercayaan kita. Dia ikat kita kembali dengan dasar kepercayaan dan akidah. Dalam kita hendak menempuh apa-apa ujian, jadi perkara yang pertama sekali kita perlu tekankan ialah ujian ini datang daripada Allah. Apa-apa ujian yang Allah Ta'ala beri datang daripada Dia. Jadi bukan datang daripada orang lain. Jadi apabila datang daripada Dia, tentunya kuasa untuk menyelesaikannya, untuk menjadikan kita tenang, untuk menjadikan kita dalam kawalan, maka adalah daripada Dia jua. Jadi di situ alam nashrah laka sadrak. Ayat pertama ini juga memberikan kita pengajaran, di samping satu penekanan asas akidah yang penting tentang kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta, yang membawakan kepada kita ujian, yang menghilangkan daripada kita ujian dan juga bencana. Di sini juga maksudnya alam nashrah laka sadrak, bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh kita dalam keadaan apabila kita diuji supaya kita melihat sesuatu yang lebih besar gambarannya. Kalau orang Inggeris panggil the bird eyes view, dia panggil bird eyes view. Ada yang pakai helicopter view. Helicopter view, bird eyes view ni dia menunjukkan kepada gambaran yang lebih besar. Sebab apa? Pada masa yang sama, kalau kita melihat kepada sirah dalam latar turunnya ayat ini, kita telah sebutkan tadi pelbagai ujian yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada masa yang sama, dalam konteks kejadian-kejadian yang berlaku tersebut, Allah Ta'ala telah angkat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Begitu juga dalam keadaan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam dihalau daripada Taif, sedang baginda berhenti berehat di sebuah kebun anggur. Selepas daripada itu, baginda telah dikabarkan tentang Islamnya golongan jin, selepas daripada baginda gagal untuk
mengislamkan penduduk Taif. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala datangkan sebagai untuk melapangkan hati baginda, bukan semuanya masalah. Jadi betul manusia ini diletakkan di dalam masalah, tetapi sebenarnya apabila dilihat dalam kerangka yang lebih besar, maka sebenarnya manusia ini tetap juga Allah Ta'ala tolong dalam keadaan memberikan dia perkara yang melapangkan dada dia. Jadi ini di antara tips yang dapat kita ambil daripada ayat pertama. Pertama, kita yakin ini adalah daripada Allah. Dialah yang memberikan, dialah yang menghilangkan. Keduanya, kita yakin kalau sekiranya kita melihat masalah tersebut dalam kerangka yang lebih besar, maka kita akan dapat lihat sebenarnya banyak perkara yang kita alpa, kita lupa bahawasanya Allah Ta'ala juga memberikan banyak nikmat kepada kita. Kadang-kadang dalam keadaan kita diuji dengan satu ujian, kita lupa tentang 1001 rahmat lain yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Kadang-kadang dalam doa kita minta daripada Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala tidak makbulkan, bukan tidak makbulkan pun, belum lagi makbulkan, jadi kita mudah lupa. Kita mudah kufur dan engkar kepada Allah Ta'ala tentang satu permintaan yang tidak Allah Ta'ala tunaikan, berbanding dengan 1001 perkara yang kita tidak minta tetapi Allah Ta'ala telah pun tunaikan. Ada benda dalam hidup kita yang kita minta, kadang-kadang Allah Ta'ala tak beri lagi. Jadi kita bising, kita marah, kita rasa tak puas hati. Kenapa apa yang kita minta tersebut tidak dimakbulkan Allah Ta'ala? Berbagai sebab. Mungkin ditangguhkan dahulu. Mungkin apa yang kita minta itu adalah sesuatu yang kemudian akan memudaratkan kita, ya. Jadi hati kita rasa tidak puas hati dengan Allah SWT. Tetapi kita lupa, ada benda yang kita tak pernah minta Allah Ta'ala selama ni, tapi Allah Ta'ala beri juga kepada kita, dan perkara tersebut kita jarang syukur. Benda yang kita minta tak dapat, kita marah. Benda yang kita tak minta, kita dapat, kita tak syukur. Itu problem kita. Jadi itu kita perlu tahu, alam nashrah laka sadrak ni adalah sesuatu yang menyuruh kita supaya melihat sesuatu itu dalam konteksnya yang lebih besar. Seperti mana yang baginda sallallahu alaihi wasallam kita lihat Allah Taala mengangkat baginda dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau baginda dalam keadaan itu begitu kusut dan juga tertekan dengan keadaan yang berlaku, kesempitan usaha, daya usaha baginda, setelah bertahun-tahun berdakwah hanyalah berpuluh-puluh orang ataupun 100 orang lebih sahaja yang masuk Islam. Jadi dalam purata yang berapa orang saja, lebih kurang dalam 10 orang setahun. Kalau 10 orang setahun pun, kalau dibagikan kepada 12 bulan, dalam lebih kurang seorang sebulan ataupun kurang. Jadi ini telah cukup untuk menjadikan seseorang itu berhenti. Tapi kita lihat dalam kegentingan keadaan tersebut, bagaimana pada hari ini umat Islam paling tidak pun selepas 1400 tahun, jumlah kita adalah jumlah yang tidak boleh dipandang ringan. 1.87 bilion, ya. 7 bilion lebih, 1.7 bilion lebih, daripada hanya beberapa orang sahaja di Mekah tersebut. Jadi ini kita nak lihat dalam konteks yang lebih besar. Begitu juga tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, dan juga saya menasihatkan diri saya supaya sentiasa janganlah kita kehilangan pertimbangan dalam melihat sesuatu masalah itu hanya dalam konteksnya yang sempit, ya. Bawa keluar dan ingat apa benda. Ada setengah wali Allah tu apabila diuji dengan penyakit, jadi dia berkata, syukur Alhamdulillah, selama ni berpuluh-puluh tahun aku sihat, sekarang ni je baru sakit. Nampak cara macam mana kita menukarkan sesuatu tanggapan yang negatif kepada sesuatu yang positif. Jadi ini adalah pengajaran daripada ayat pertama. Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu. Ni yang saya katakan tadi, wa wada'na 'anka wizrak, maksudnya kami jugalah yang akan menghilangkan masalah itu daripada kamu. Masalah tersebut kami yang datangkan, maka kami akan hilangkan. Jadi di sini kita, akidah kepercayaan kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hendaklah betul, ya, dan tidak goyah. Jadi ini adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang kita perlu sentiasa polish, sesuatu yang kita perlu sentiasa gilap, ya, supaya iman kita itu kekal bersinar
dalam keadaan ujian yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Sebab apa? Yang memberi itu adalah Allah Ta'ala, yang menghilangkan adalah Allah Ta'ala juga. Jadi dialah wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak ini pula tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang memberati tanggunganmu. Jadi kat sini dia pakai anqadha dhahrak. Dhahrak maksudnya belakang kita, bila beban tu kita tanggung. Jadi Allah Ta'ala jugalah yang menghilangkannya. Jadi beban ni tuan-tuan adalah sesuatu yang dari segi metaforanya menjadikan kita berat nak pikul. Jadi apa yang kita perlu buat dalam ayat nombor 3 ni, apakah tips dan pengajaran serta ibrahnya? Ialah sesuatu itu berat kalau sekiranya dipikul. Sesuatu itu berat sekiranya ia dipikul. Bagaimanakah cara kita hendak meringankan beban dan masalah kita? Jangan tumpukan sepenuh tumpuan kita. Jangan seolah-olah fokus kita, tanggungan kita seolah-olah hanyalah untuk kita menyelesaikan masalah tersebut, untuk kita hadapi masalah tersebut. Jadi perkara ini banyak telah dibincangkan dalam konteks yang moden, tentang bagaimanakah secara psikologinya dapat kita meringankan beban yang sedang kita hadapi dari segi emosi. Iaitu jangan kita terlalu memfokuskan kepada apa yang kita alami. Dalam sebuah kisah bagaimana seorang profesor menyuruh anak muridnya untuk memegang gelas yang mengandungi air sedikit, yang tentunya gelas dan air yang sedemikian bukanlah sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat ni tuan-tuan, kalau kita pegang dengan tangan kita untuk 30 saat, dia tidak terasa berat dan bebannya. Tetapi gelas dan air tersebut, kalau kita suruh dipegang untuk tempoh yang lama, 30 minit contohnya, sesuatu yang ringan pun akan menjadi berat. Jadi itulah ibaratnya dalam kita memikul masalah dan juga ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Sekiranya kita memikulnya dalam keadaan kita tidak memfokuskan kepada perkara lain, maka perkara tersebut akan membebankan kita, walaupun ia sebenarnya adalah sesuatu yang tidaklah begitu berat. Jadi Allah Ta'ala kata adalah alladhi anqadha dhahrak. Jadi dialah yang memberi, dialah yang menghilangkan, dan beban itu adalah sesuatu yang kita tanggung, tetapi sekiranya kita melihat sesuatu itu dalam konteks yang lebih besar, sekiranya kita tidak menumpukan hanya kepada masalah yang diberikan kepada kita tersebut, maka cara pengendalian kita terhadap sesuatu ujian dan tekanan akan lebih mudah, akan lebih lapang. Jadi itu di antara ibrah ayat yang nombor 3. Sesuatu itu menjadi berat sekiranya digalas, dibawa, ditanggung. Jadi kalau kita tak nak menanggung beban, kita buang, get rid of it. Kita buang, kita letak tepi. Jadi ini adalah pengajaran dalam ayat nombor 3, alladhi anqadha dhahrak, belakang, sesuatu yang membebankan belakang kita. Jadi beban ni adalah sesuatu yang kita tanggung. Kalau kita tak nak memikul beban, maka kita tidak perlu tanggung. Begitu juga masalah. Kalau sekiranya kita tidak mahu untuk terus berada dalam keadaan yang tidak stabil emosinya, jadi kita perlu lihat konteks yang lebih besar. Dan kita pun kalau kita tidak melihat, kita melihat konteks yang lebih besar, tapi sekiranya kita tidak mempunyai akidah dan keimanan yang kukuh, itu pun tak boleh nak dicapai. Kesihatan mentalnya, emosinya seimbang, tanpa ada ikatan kepada kepercayaan yang Allah Ta'ala jualah yang memberi dan dialah yang menghilangkan. Wa rafa'na laka dhikrak. Jadi rafa'na laka dhikrak maksudnya, dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu. Jadi di situ, dalam keadaan itu, Allah Ta'ala memberikan satu peringatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa engkau wahai Muhammad adalah seorang nabi. Seorang nabi dan rasul yang dipilih dalam kalangan manusia keseluruhannya. Jadi apakah bukan kerana anugerah pilihan Allah Ta'ala kepada engkau sebagai seorang rasul yang telah menjadikan nama engkau diangkat naik tinggi
dalam kalangan penduduk bumi dan juga langit. Penduduk bumi maksudnya waktu itu orang Islam tak ramai, tapi selepas daripada apa yang kita lihat sekarang 1.7 bilion, dan azan disebutkan nama baginda Rasulullah dalam setiap kali azan. Jadi di sini menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala mengajar baginda sallallahu alaihi wasallam supaya ingat keistimewaan diri, anugerah kedudukan yang sebenarnya telah dianugerahkan, diberikan kepada baginda sebagai seorang rasul dan hamba Allah yang terpilih. Jadi kita kiaskan juga maksud tersebut kepada diri kita, bahawasanya kita sebagai hamba Allah Ta'ala adalah makhluk yang terpilih kerana ujian Allah Ta'ala kepada kita. Jadi ujian Allah Ta'ala ini tidak diberikan melainkan kepada mereka yang terpilih. Hanya mereka yang terpilih diberikan ujian oleh Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita yang terpilih ini dapat meningkatkan darjat kita, perhambaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi seseorang yang tidak diuji, diberikan sesuatu, itu bukanlah maksudnya dia berada dalam nikmat. Tak. Itu boleh jadi istidraj. Contohnya dalam kisah dua orang pemilik ladang dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi tersebut disebutkan tentang bagaimana seorang yang mempunyai ladang yang kaya, dia rasa bahawasanya anugerah Allah Ta'ala kepada dia itu dalam kehidupan tetap akan diberikan kepada dia juga kalau sekiranya, dia kata, kalau sekiranya aku dibangkitkan. Sebab apa? Allah Ta'ala sayang dekat aku, tengok dia bagi kat aku macam-macam kekayaan. Tetapi tidak, semua itu adalah ujian juga. Kesusahan dan kemewahan, kedua-duanya adalah sesuatu yang merupakan ujian Allah Ta'ala. Jadi warafa'na laka dhikrak, kiasannya adalah untuk kita mengingati keistimewaan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Jadi kalau kita percayalah Allah Ta'ala jualah yang menciptakan kita, dan Allah jualah yang akan menghilangkan masalah kita, dan Allah jualah yang memilih kita untuk diberikan ujian tersebut. Jadi nescaya di situ kita akan redha bahawasanya ini adalah daripada Allah Ta'ala. Jadi macam saya katakan, itulah yang merupakan jihad kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang bagaimana kita menyebut dengan mulut, kita nak menjadikan perkara tersebut meresap di dalam hati adalah satu perkara yang kita perlu sentiasa usaha. Jadi kita dengar ceramah, kita baca macam-macam, tapi kadang-kadang bagaimanakah perkara tersebut nak kita jadikan betul-betul meresap di dalam jiwa sanubari kita adalah merupakan satu usaha yang berterusan. Satu usaha yang berterusan. Tapi penting akidah tu, alam nashrah wa wada'na, kami. Jadi hubungan kita dengan pencipta kita adalah hubungan yang perlu kita sentiasa lihat dan kukuhkan, supaya akidah kita itu sentiasa berada pada landasan yang betul. Jadi kalau sekiranya kita hendak menangani sesuatu masalah, ujian, jadi insya-Allah kita akan dapat mengharunginya dalam keadaan emosi kita stabil dan tenang. Kita tidak melakukan sesuatu yang di luar daripada jangkaan yang akan hanya memburukkan lagi keadaan dan menyusahkan orang lain. Itu satu perkara yang perlu kita ingatkan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, bila Allah Ta'ala kata sesungguhnya, maksudnya ini bukan perkara yang enteng, yang mudah. Ini satu kaedah dalam kehidupan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam keadaan yang susah, bersama dengan kesukaran itu disertai. Perlu kita ingat, inna ma'a tu maksudnya disertai. Macam mana pula tu? Bukankah waktu kita, kalau umpama kata kita ni diuji, kita tak rasa senang pun, tapi Allah Ta'ala kata ma'a, nampak? Bersama, beserta dengan kesusahan itu adalah kemudahan. Kemudian perhatikan dalam bahasa Arab, dan ayat ini diulang dua kali pada ayat nombor 5 dan 6 surah Al-Insyirah. Ma'al usri, al-usri, al-usri. Tapi yusra tu dia tak ada al. Jadi setengah mufassir mengatakan bagaimana yusra yang tidak ada al itu menunjukkan kepelbagaian dan kerencaman macam-macam bentuk nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Nikmat ni macam-macam.
Susah ni rasa dia satu je, macam mana pun dia rasa satu. Tapi nikmat ni, rasa senang ni macam-macam, datang puncanya macam-macam. Kesihatan kita, orang-orang yang kita sayangi, ahli keluarga, masyarakat dan sebagainya. Jadi kalaulah Allah Ta'ala uji kita dengan satu kesusahan, maka nikmat kesenangan yang disertai dengan kesusahan tersebut adalah pelbagai dan banyak. Jadi maksudnya kat situ, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya? Sesungguhnya. Jadi dalam keadaan itu disebutkan bagaimana kesusahan itu adalah sebenarnya untuk kesenangan dan kemudahan kita. Mana pula nak senang kalau dah susah-susah lah. Itu yang sedap. Kata-kata macam tu biasanya akan datang daripada kita yang, kalau iman kita masih lagi rapuh. Jadi di situlah kita perlu usahakan bagaimanakah kita dapat menjadikan iman kita ini dalam keadaan dapat dipertingkatkan. Kita kena percaya alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Jadi kami itu kita kena percaya. Kita kena percaya semuanya daripada dia. Jadi paling tidak pun dalam keadaan kalau kita susah kehidupan di dunia, maka kita tahu yang menunggu kita di akhirat adalah insya-Allah ganjaran yang merupakan nikmat dan rahmat daripada Allah Ta'ala kerana kesabaran kita di dunia. Jadi itu. Jadi kadang-kadang kita ni makhluk tak sabar. Kita nakkan sesuatu tu cepat, nakkan kesenangan itu cepat, ya? Dalam surah Al-Hajj ayat 11 disebutkan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan dalam kalangan manusia tu yang mana menyembah Allah tu dengan sikap dan pendirian yang tak tetap. Kenapa tak tetap? Fa in asabahu khairun yatma'anna bihi. Kalau dia beroleh kebaikan, hati dia senang. Senang, okey, good, alhamdulillah, syukur. Buat kenduri banyak-banyak, pergi haji, pergi umrah dan sebagainya. Sebab apa? Alhamdulillah, mewah. Kontrak dapat, duit masuk, pendapatan okey dan sebagainya. Tapi bila Allah balikkan keadaan tersebut, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Kalau pula dia ditimpakan fitnah kesusahan, berbaliklah ia semula kepada kekufurannya. Dengan sikapnya itu rugilah dia dunia dan akhirat. Itu adalah merupakan kerugian yang nyata. Jadi iman kita, tuan-tuan, hanya akan dapat diketahui kesahihannya dan ketulinannya sekiranya kita berada di dalam ujian Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita tak perasan apa yang Allah Ta'ala ni buat adalah untuk menguji kita. Dia bagi kita kesenangan, tapi apabila diambil sedikit daripada kita, kesihatan kita dan sebagainya, kita dah mula hilang pertimbangan. Sedangkan di waktu itulah kita perlu tahu sebenarnya kita diuji keimanan kita. Di iman kita ni kita perlu dalam kedua-dua keadaan. Dalam keadaan kita senang, kita bersyukur. Dalam keadaan kita susah, kita redha. Jadi begitu. Fa idza inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Sebab apa itu adalah merupakan satu sifat dan tabiat manusia. Dalam surah Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia ni apabila Allah Ta'ala beri dia kemewahan, beri dia kemuliaan, jadi dia akan kata rabbi akrama, ini Allah Ta'ala telah menjadikan aku mulia. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Tapi apabila dia mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, dan juga dia mula mencatu, mengurangkan rezekinya, menjadikan dia papa, miskin dan sebagainya, fa yaqulu rabbi ahana, Allah Ta'ala dah menghina aku. Nampak? Jadi iman ni adalah sesuatu yang kita perlukan dalam apa jua keadaan, tuan-tuan. Dalam senang kita bersyukur, dalam susah kita redha. Sebab apa? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Kerana apa? Bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Sama ada kita sabar dan kita akan mendapat ganjarannya kelak, ataupun kita sabar dan ganjaran ini di dunia lagi kita akan diperlihatkan. Jadi itu merupakan tips dalam surah Al-Insyirah, kepercayaan. Bila kita percaya yang beri itu adalah Allah Ta'ala, kita percaya yang menarik itu Allah Ta'ala, kita percaya yang membalas itu Allah Ta'ala, jadi kehidupan kita dalam menangani apa-apa ujian akan lebih mudah. Wa ima apa-apa ujian sekalipun,
InsyaAllah kalau dalam keadaan kita memerhatikan sesuatu dalam konteks sesuatu itu adalah apa yang Allah Ta'ala beri, dia juga yang menghilangkannya daripada kita, dan dia jugalah yang membalas kesabaran kita, ya. Fa idza faragta fansab, ayat seterusnya, ayat nombor 7, maka dalam keadaan apabila engkau telah selesai, maka fansab, bangun tegak. Ada ulama mengatakan kat situ, bersedialah untuk mengerjakan amalan yang lain. Di sini juga merupakan satu tips dalam kita menangani masalah, iaitu kalau sekiranya kita menghadapi sesuatu masalah, hadapilah masalah tersebut satu persatu. Jangan kita kumpulkan semuanya, jadi pemikiran kita berkecamuk. Di sini dalam ayat 7 Allah Ta'ala mengajar baginda sallallahu alaihi wasallam dan kita secara umumnya supaya jangan kita kumpulkan masalah dan menyelesaikannya serentak. Fa idza faragta fansab, selesaikan satu-satu. Bila kita dah selesai, fansab, bangun buat benda yang lain pula. Maksudnya dekat sini, di samping kita diberikan pengajaran supaya jangan mengumpulkan masalah, kita juga disuruh ikhtiar. Fa idza faragta fansab. Jangan kita duduk terlalu sedih dan juga tidak melakukan sesuatu, ya. Kita perlu ikhtiar. Kadang-kadang ikhtiar itu, usaha itu kita perlu buat. Sebab apa? Itu adalah syarat. Kita ni hidup dalam dunia yang ada sebab dan musabab, ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak melihat sama ada kita dah buat sebab itu pun ataupun tidak. Jadi bagulah dilorongkan kepada musabab, natijah sesuatu perbuatan. Tapi sebab tu kita kena cari. Fa'atba'a sababa dalam surah Al-Kahfi. Kita kena cari apakah benda yang boleh, kalau benda tu kita tahu boleh menjadikan kita berjaya, kita cuba usaha. Ikut tangga tersebut. Apakah dia tangga yang menjadikan kita berjaya? Itu namanya usaha. Fa'atba'a sababa. Dan dia ikut sebab. Begitu juga dalam keadaan ni kita ikhtiar. Kita tidak boleh duduk sahaja, ya. Semua perkara dalam hidup ni kita perlu usaha untuk dapatkan benda. Sebab itu kalau setengah orang kata ahli-ahli hikmah mengata, kita dalam dunia ni Allah Ta'ala dah jadikan pengajaran bagi kita. Kita tengok buah daripada pokok, dia tak tumbuh selepas daripada pokok tu baru berakar dah ada buah. Tak, membesarlah dia, ada ranting, ada dahan, ada daun dan sebagainya, ada musim, barulah hujungnya buah. Adalah apa yang Allah Ta'ala ciptakan untuk tunjukkan kepada kita, ia adalah sesuatu hasil yang akhir daripada usaha. Jadi kita ni kadang-kadang apabila kita tak berusaha, macam mana kita nak mendapatkan buah ataupun hasil usaha tersebut? Macam mana pula kita nak selesaikan masalah kita sekiranya kita nakkan penyelesaian yang cepat, sedangkan penyelesaian itu datangnya dengan cara kita berusaha dan mencari dengan jerih payah. Jadi itu kita perlu faham. Fa idza faragta fansab, jangan kumpulkan masalah, selesaikan satu-satu, dan juga bangun serta berikhtiar menyelesaikan sesuatu masalah tersebut. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak melihat kita sama ada kita nak memberikan usaha ataupun tidak, sekadar untuk melihat sama ada kita mengikut jalan sebab itu ataupun tidak. Jangan kita lupa, dengan tongkat sahaja Nabi Musa membelah laut. Yang membelah laut Allah Ta'ala jugalah yang dengan iradah dan kudrahnya membelah laut. Tetapi Allah Ta'ala mengisyaratkan dekat situ supaya apa? Supaya ada usaha. Kena juga. Fadrib bi'asakal hajar, ya? Dalam keadaan ada 12 matahari itu, kena pukul. Allah Ta'ala tak keluarkan matahari 12 tu kepada Bani Israel tanpa ada usaha, walaupun perkara tersebut merupakan satu pukulan. Begitu juga kita. Jadi syaratnya kita, tuan-tuan, kena ikhtiar. Ikhtiarlah macam mana pun, walaupun kecil, tapi kena selesaikan. Dan akhirnya wa ila rabbika farghab, dan jangan lupa. Irghab tu maksudnya apa? Sentiasalah kita perlu ada rasa positif, sangkaan kita dengan Allah Ta'ala perlulah positif. Jadi ini merupakan satu kunci. Kalau sekiranya kita dengan Allah Ta'ala ada sangkaan yang tidak baik, macam kita katakan tadi kan, dalam ayat tadi, yaqulu rabbi ahanan, Allah Ta'ala dah tak sayang dah, Allah Ta'ala tak. Jadi sangkaan kita dengan Allah Ta'ala perlulah berada pada jalan yang betul dalam keadaan kita menempuh ujian yang Allah Ta'ala beri. Jadi tuan-tuan, rumusannya, jangan lupa akidah kita, dialah yang memberi, dialah yang mengambil daripada kita. Jangan lupa, jangan kita tumpukan tumpuan sangat kepada satu masalah, kerana dia akan lebih membebani kita. Jangan lupa keistimewaan kita. Apabila Allah Ta'ala menguji kita, maksudnya kita adalah manusia yang terpilih dalam kalangan hamba-Nya. Okay? Jangan lupa bahawasanya setiap kesusahan itu akan ada susulannya dengan kemudahan. Dan ini Allah Ta'ala sendiri yang janji. Dia yang memberi kita masalah, dia yang janji kepada kita.
Jadi itu kita lah sendiri yang kena usaha untuk terus polish dan juga berada pada landasan yang sentiasa istiqamah, percaya kepada perkara ni. Ya. Dan juga dalam keadaan janganlah kita kumpulkan masalah, selesaikan sekali lagi tension. Okay? Jadi ikhtiar, dan juga hendaklah kita sentiasa bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Dialah yang menciptakan kita. Jadi semoga dapat kita jadikan perkara tersebut sesuatu yang dapat kita sebatikan dengan jiwa kita, kita resapkan betul-betul di dalam sanubari kita. Jadi insya-Allah dalam apa jua keadaan, kita akan dikurniakan kesabaran, kematangan, keseimbangan emosi dalam kita menangani ujian-ujian hidup dari Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.